الله أكبر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام. شيء لله لهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا warzuqna ilman nafi'a. Allahumma amin. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, para pegawai dan para kepimpinan barisan ahli jawatan kuasa bagi Masjid Al-Badar, para alim ulama, para pecinta ilmu, para kepimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang serta inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk sama-sama pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa dirahmati Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita menyambung pembacaan kitab 40 nasihat berlembut hati walidku yang soleh. Dan pada malam ini kita berada pada nasihat yang ke-26 insya-Allah. Telah berkata walidku hafizahullahu ta'ala di dalam nasihatnya, biarlah diam anggota zahir, tetapi janganlah diam anggota batin.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir, mengingati kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala hati menjadi tenteram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Yang bermaksud, aku menuruti prasangka hamba terhadap aku, dan aku selalu bersamanya apabila dia mengingatiku. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kepada kita dalam kehidupan kita di dunia ini dengan berzikir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Yang disebutkan sebagai ibadah itu ada di antaranya adalah, ataupun disebutkan ibadah itu kesemuanya adalah zikir. Bila kita melakukan sesuatu kerana Allah, hatta pekerjaan dunia, maka dihitung sebagai pahala, maka itu disebut sebagai zikir. Apa makna dia? Yang dimaksudkan dengan zikir itu adalah kita mengingati Allah. Maka zikir itu tidak terhenti pada lafaz-lafaz zikir yang kita faham. Bahkan kalau seseorang itu melaksanakan solat itu adalah zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Kata Allah, dirikanlah salat sebagai zikir untuk ingat kepada aku. Bahkan kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu disebutkan juga sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kami telah menurunkan Az-Zikr. Apa itu Az-Zikr? Yakni Al-Quran. Bahkan doa yang kita baca selepas solat, ketika bersendirian, ketika bersama jemaah yang ramai, maka doa itu juga disebutkan sebagai zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal. Sebutlah nama Allah, serulah nama Allah di dalam diri kamu, tadarruan wa khifatan, dalam keadaan penuh pengharapan dan takut kepada Allah. Maka doa itu disebutkan juga sebagai zikir. Bahkan setiap perkara yang kita buat memperoleh pahala ataupun boleh menyebabkan kita ingat kepada Allah, maka itu disebutkan sebagai zikir.
Terkadang kita duduk seorang-seorang, kita menghayati sesuatu yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, seperti dosa, seperti kita mengingati alam kubur, seperti kita menghayati hari selepas kematian, ataupun ketika kita berada di alam akhirat. Maka ingat kita kepada alam itu boleh menyebabkan kita menjadi baik, dan baik hubungan kita juga dengan Allah. Maka yang disebut sebagai muhasabah amal itu juga adalah zikir. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hidup kita kena melazimi zikir. Terpulanglah kepada kita zikir apa yang pada kita selesa. Ada orang yang suka berzikir tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Dia suka sebut subhanallah. Bahkan kalau kita cakap dengan dia, lafaz subhanallah itu spontan je keluar daripada lidah dia. Zikir. Ada orang yang lidahnya itu spontan sahaja menyebutkan istighfar. Sembang sikit, astaghfirullahalazim. Orang kata, macu hari ni no, astaghfirullahalazim. Spontan. Sampai kawan saya tu, orang panggil dekat dia astaga. Sebab dia melazimi istighfar, sampai sambil bercakap pun keluar daripada dia istighfar. Bahkan ada di kalangan hamba-hamba Allah yang spontan keluar daripada lidahnya selawat. Itu adalah bahagian daripada zikir. Saya ingat satu orang, salah seorang guru saya, tuan-tuan, dia ni melazimi selawat. Guru saya ni daripada Syria. Setiap hari Khamis malam Jumaat, yang saya ingat, ataupun Jumaat malam Sabtu, dia akan panggil semua ahli perkampungan dia, ahli qaryah dia. Hari lain hampa sibuk kerja, hampa sibuk dengan urusan hampa. Hari ni mai kita zikir. Zikir apa? Selawat. Selawat itu zikir. Maka dia buat setiap minggu bertahun-tahun. Allah, Masya Allah. Bila dia buat bertahun-tahun ni, tuan-tuan, itu yang kata zikir ni dituntut kita buat secara berjemaah juga. Sebab apa dituntut buat secara berjemaah? Nak menghilalkan malal. Tuan-tuan tahu apa itu malal? Bosan. Saya sebut tuan-tuan, cuba zikir selawat dekat Nabi 1000 kali sehari. Sampai 50 kali terlepas tasbih ada terlena. Tapi kalau kita zikir ramai-ramai, agak-agak boleh terlena. Sallallahu salam alaihi, sallallahu salam alaihi, sallallahu salam alaihi. Berlagu lagi. Hilanglah itu yang disebut sebagai bosan tu. Sebab tu hari ni orang buat majlis selawat macam tu. Dalam masa 1 jam kita mampu berselawat kepada Nabi sebanyak 2000 kali, 5000 kali, 10000 kali. Tak sedar pun. Itu kelebihan zikir secara berjemaah. Dan itu di antara cara kita mengingati Allah ataupun menambahkan pahala tanpa ada rasa bosan dalam berzikir. Macam kita bulan Ramadan lah. Baca Quran seorang-seorang.
Hak iman kuat boleh khatam 10 kali, 5 kali, 7 kali. Hak iman tak kuat, tengah duk baca, anak panggil. Tengah duk baca, tengok handset, mesej masuk. Mesej masuk, WhatsApp masuk, panggilan masuk. Nak boleh teruskan baca Quran kah persoalannya? Maka dia adakan tadarus. Paling kurang kita tak mampu nak khatam seorang-seorang, kita khatam secara berjemaah. Kamu baca semuka, aku dengar. Aku baca semuka, kamu dengar. Paling kurang 10 orang baca, khatamlah kita dalam Ramadan tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berbalik kepada kisah guru saya tadi, dia buat zikir ni secara berjemaah sejak beberapa tahun yang lama. Waktu mana berlaku peperangan di Syria, percaya atau tidak tuan-tuan, hancur semua perkampungan ni. Dah tak ada rupa dah. Kampung dia saja orang pelik, kenapa masih elok? Maka kata guru saya, tak lain tak bukan, ini adalah berkatnya zikir. Dia kata benda ni aku dapat tengok dengan mata kepala aku. Allah Ta'ala jaga orang kampung aku. Kalau ada majlis zikir, Allah jaga perkampungan tu. Tapi kalau orang-orang masjid ke, ataupun para kepimpinan ke, ataupun ahli qaryah ke, yang tak suka dengan majlis zikir, majlis ilmu ni termasuk majlis zikir. Bahkan majlis ilmu termasuk di antara seafdal zikir adalah berada di dalam majlis ilmu. Kerana di situ terhimpunnya ilmu dan amal. Dalam majlis ilmu ni ada ilmu, di situ ada amal. Kalau majlis zikir biasa, ada zikir, ada amal, tapi tak ada ilmu. Maka dalam majlis ilmu, ada zikir, ada amal. Paling kurang amal apa dia? Kita beriktikaf. Paling kurang amal apa dia? Kita mula masuk mengaji tadi ni, kan ustaz mula dengan Fatihah, itu zikir. Habis kuliah baca tasbih kafarah suratul As, itu zikir. Ini seafdal zikir adalah berada di dalam majlis ilmu. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka zikir itu juga ada zikir secara zahir, ada zikir secara batin. Zikir secara zahir ni adalah kita melafazkan zikir. Kita melafazkan zikir. Subhanallah kah? Tahmid alhamdulillah kah? Takbir Allahu Akbar kah? Tahlil la ilaha illallah kah? Maka itu namanya zikir secara zahir. Di sana ada zikir secara batin. Zikir secara batin ni dalaman kita ni, dalaman kita ni. Orang yang nak zikir secara batin, dia kena melazimi zikir zahir dulu. Bila zikir zahir itu telah sebati dengan darah daging dia, maka dia boleh mengamalkan zikir batin. Tetapi perlukan kepada bimbingan guru. Sebab kalau tanpa kita berguru, dia takkan ke mana. Biasanya orang yang tak berguru sampai separuh jalan saja. Ada guru yang sentiasa memberi motivasi, semangat, bimbingan, dia boleh jalan. Kita di peringkat kita ni, amallah dulu zikir zahir. Tuan-tuan, sebab setiap orang di kalangan kita ni tak sama zikir yang dia suka buat. Kita semua ni tuan-tuan, kita kena sedar Allah Ta'ala memberikan kepada kita kecenderungan kepada zikir. Tapi zikir apakah itu kita kena tahu. Ada
Ada orang yang suka subhanallah, ada orang suka alhamdulillah, ada orang suka Allahu akbar. Ataupun secara umumnya, setiap manusia ada kecenderungan nak buat benda baik, nak buat amal soleh. Tapi apakah amal itu? Ada orang yang suka memberi infak, tak berkira tuan-tuan. Dalam poket dia ada RM50 terbaik tu, siapa mai dia bagi 2 keping gitu ya. Kita daripada muda sampai ke tua tuan-tuan, tabung lalu bagi hak warna biru pendek tu, puk boh dalam tabung. Dia RM50 sehari bagi terbaik tu habis, esok mai terbaik tu habis, esok mai terbaik tu habis. Kan tuan-tuan kenal orang hak macam tu. Kecenderungan dia dalam beramal adalah infak, sedekah. Ada di kalangan manusia kecenderungan amal dia adalah membaca Al-Quran. Ada orang kecenderungan amalnya adalah bertahajud. Maka kita kena tahu apakah kecenderungan amal kita itu. Istiqamah, konsisten, pegang kejap-kejap sampai mati. Kita akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada maradhatillah, akan sampai kepada ma'rifatullah dengan zikir, dengan amalan yang kita suka buat tu. Ada orang main tahajud dia kurang, tapi main infak dia okey. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia suka puasa, tapi baca Quran kurang sikit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu suka membaca Quran, puasa kurang sikit. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu suka berinfak, baca Quran kurang sikit. Ada di kalangan sahabat yang semua dia suka buat. Infak pun dia suka, puasa pun dia suka, memberi makan kepada fakir miskin pun dia suka. Semua dia suka. Siapa? Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ada, tapi tak ramai orang macam tu. Di suatu pagi Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Waktu tu waktu pagi. Nabi bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'ima, siapa di kalangan kamu yang puasa? Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskina, siapa di kalangan kamu yang bagi makan orang miskin? Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, man atba'a minkumul yawma janazah, siapa di kalangan kamu yang menghantar jenazah ke kubur? Sayyidina Abu Bakar sebut, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, man ada minkumul yawma marida, siapa di kalangan kamu yang ziarah orang sakit? Sayyidina Abu Bakar kata, anna ya Rasulullah. Nabi kata, inilah contoh ahli syurga. Kalau saya boleh tanya kat tuan-tuan, hari ni kita dah malam dah pukul 8.30. Siapa puasa hari ni? Adalah angkat tangan. Siapa di kalangan kita yang solat jenazah hari ni, hantar jenazah ke kubur? Makin kurang kan? Siapa hari ni bagi makan orang miskin? Lagi kurang. Siapa di kalangan kita yang ziarah orang sakit? Pun kurang. Pukul berapa lah? 8.30 malam. Sayyidina Abu Bakar waktu pagi dia dah buat semua amal tu. Tuan-tuan bayang. Jadi kita kena berlumba-lumba mencari pahala. Tambahan pula pahala yang amal yang sikit, pahala yang berganda. Itu adalah di antara cara kita mencuri pahala. Ini mencuri yang diharuskan. Kita dah nak masuk bulan Ramadan, pakcik, makcik sekalian, betul? Bulan Ramadan ni bulan yang Allah melepaskan sebanyak mungkin manusia, tengkok-tengkok manusia daripada api neraka. Kita yang memberi makan kepada orang miskin ataupun orang yang berbuka puasa, kita memperoleh pahala dia.
Allahu Akbar. Tuan-tuan cuba faham tu. Kita beri makan kepada orang, dapat pahala puasa dia. Contoh, saya bagi contoh. Kita hak bawa ayak ni, kita beli ayak mineral banyak-banyak, kita buka, kita bagi seorang satu. Tuan-tuan, kalau 60 orang yang dapat ayak mineral yang kita bagi, dan mereka buka puasa dengan air mineral tu, kita dapat 60 pahala orang puasa. Sedangkan Ramadan 30 hari ya. Tuan-tuan faham tak faham? Boleh faham makcik? Makcik? Oh makcik, tidur awal. Okey ke ya? Sikit lagi insyaAllah. Awal lagi. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling mudah beli kurma. Kalau kita mampu bagi makan sedap-sedap, yalah kita semua mampu, berapa ratus ringgit sangat nak bagi makan, nak sponsor bulan Ramadan tu sehari. Saya ingat sekolah saya tu buka 2 hari penuh, 30 malam penuh orang sponsor. Baru buka 2 hari, tu pun tak iklan dalam Facebook lagi. Orang nak curi pahala ni, orang faham, orang mengaji. Dia ambil 3 hari bulan Ramadan, 3 malam di sini, 3 malam di sini, dia sponsor makan 3 malam di sini. Bayang tengok berapa orang makan. Kita yang beli kurma saja Pak Cik Nah, beli kurma saja orang buka puasa dengan kurma kita. Apatah lagi kalau yang buka puasa itu penghafaz Quran, pembaca Quran. Sehari dia baca berapa ratus ayat? Satu ayat dapat 10 pahala. Berapa ratus ayat dia baca sehari? Berapa orang yang kita bagi makan? Pahala amal dia pada hari itu masuk poket kita. Tapi orang yang tak faham, dia tunda. Masuk Ramadan baru dia nak kaluk, nak cari kurma kat sana, kat sini, kat sana. Lah kali kurma dia orang tak makan, rosak. Pasal apa? Dah kurma lain dah banyak lah. Orang nak curi pahala, hak pandai, hak faham, dia cari awal. Kita hak main lambat ni, orang tak kat belakang. Lah kali Syawal pun orang tak makan pergi kurma kita. Tak faham. Maka kita kena ready, bersiap sedia, bersiap siaga. Jadi subhanallah, maka zikir zahir ni perlu. Kenapa? Kerana yang pertama menunjukkan syukur atas nikmat lisan. Kalau lidah kita tak guna untuk berzikir, nak guna lidah untuk apa? Maka lidah guna untuk zikir. Bila kita gunakan lidah untuk zikir, kita telah bersyukur nikmat Allah. Syukur nikmat lisan. Itu. Yang kedua, kenapa perlu kita berzikir dengan lidah ni? Kerana untuk memastikan amalan kita itu benar-benar masuk dalam buku catatan amal kita. Malaikat tak tahu apa kita zikirlah hati. Malaikat tak tahu. Dia tak nilai batin kita. Dia tak nilai baik buruk satu orang dalam hati orang tu. Tak nilai. Dia nilai zahir saja. Maka malaikat menjadi saksi kebaikan kita. Bahkan lidah kita menjadi saksi zikir kita. Telinga kita menjadi saksi zikir lidah kita. Mata kita menjadi saksi kita menggunakan lidah, menggunakan tubuh untuk berzikir. Maka bila kita telah menggunakan seluruh tubuh kita untuk berzikir, gunakan semampu mungkin. Tangan kita guna untuk berzikir, iaitu dengan kita memegang biji tasbih. Hari ni dah ada tasbih digital. Orang kata guna tasbih ni bid'ah. Nabi tak pernah buat. Soalan saya, Nabi zikir guna apa? Nabi kira zikir Nabi guna apa? Guna tangan. Tasbih guna apa? Guna telinga apa? Guna tangan. Guna tangan. Maka nikmat tangan itu termasuk di antara nikmat yang telah kita syukuri. Maka setelah kita melazimi zikir zahir, maka lazimilah juga zikir batin. Zikir batin ni adalah kita melafazkan zikir-zikir tertentu di dalam hati kita. Dengan zikir hati batin inilah kita akan mencapai peringkat muraqabah dan musyahadah.
Bila hati kita penuhkan hati dengan Allah, dengan zikrullah, waktu tu hidup kita hanyalah tertumpu kepada Allah, dan kita sentiasa merasa diperhatikan Allah sebab hati kita telah penuh dengan Allah. Tuan-tuan, sebab hati itu tempat pandangan Allah, dan hati itu juga tempat melihat Allah. Hati itu tempat pandangan Allah. Hati itu juga tempat melihat Allah. Satu orang ditanya, satu orang ulama ditanya, "Wahai Tuan Guru, adakah kamu dapat melihat Allah?" Dia kata, "Ya, saya dapat melihat Allah." Bila? Dia kata, "Aku melihat dengan hatiku apabila Allah menutup aib aku." Bila Allah tutup aib dia, dia nampak itulah hebatnya Allah, betapa pemurahnya Allah, betapa penyayangnya Allah, betapa pengampunnya Allah. Itulah juga ketika aku melihat diberikan rezeki, maka aku melihat Allah. Itulah Allah Maha Pemberi rezeki. Ketika aku diberi kesihatan, aku melihat Allah. Ya Allah, walaupun aku menggunakan nikmatku ini tidak total 100% menggunakan untuk taat, tapi Engkau masih mengekalkan nikmat itu kepada aku. InsyaAllah tuan-tuan, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir batin itu
menambahkan iman. Bila kita sentiasa mengingati Allah, menyebut nama Allah, di dalam hati kita itu menambahkan iman. Sebab itu orang beriman, bila mana disebutkan sahaja nama Allah, gemetar hati mereka, kerana kalimah itu mampu menambahkan iman. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum, bila disebut sahaja nama Allah, bila mereka mendengar sahaja nama Allah pun dapat menggetarkan hati mereka, apatah lagi kalau kalimah itu telah sebati dalam diri dia, dalam hati dia, tuan-tuan. Jadi sebab itu bila orang zikir Allah, 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 boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Apa dalilnya? Qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Sebutlah nama Allah ataupun sebutlah ar-Rahman. Allah kata sebutlah Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah sebut allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang-orang yang menyebut zikir Allah secara berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan tidur. Maknanya orang tu melazimi zikir Allah. Kita zikir Allah ni supaya hati kita itu masuknya Allah dengan makna masuknya kebesaran Allah, kita sentiasa mengingati Allah. Itu maksudnya. Ada orang kata allazina yadhkuruna Allah, itu maknanya mengingati. Orang-orang yang mengingati Allah, bukan zikir Allah. Tuan-tuan, mengingati dalam bahasa Arab adalah yatadzakkar, bukan yazkur. Yazkur itu lafaz ataupun sebut. Maka dalam ayat ini dalil Allah sebut boleh kita zikir Allah. Orang-orang yang menyebutkan zikir Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Bahkan dalam ayat Allah sebut orang-orang yang menyebutkan Allah, kalimah Allah, zikir Allah ni zikran kathira, zikir yang banyak. Allah tak sebut daimah zikir, ataupun kalau kita beri makna ingat, dia tak sebut ingat yang banyak. Ingat dia tak disebut sebagai ingat yang banyak. Dia ingat ni adalah ingat sentiasa, tapi Allah gunakan zikran kathira, zikir yang banyak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalaulah kita sentiasa mengingati sesuatu, secara tidak sedar mudah kita melafazkan sesuatu. Contoh tuan-tuan, kita duk teringat dekat anak kita, kita duk teringat dekat anak kita. Bila orang cuik perut kita, keluar daripada lidah kita apa dia? Nama anak kita. Kita duk teringat dekat buhlah kerja ke apa semua, ya. Bila orang cuik perut kita, kita mudah sebut, lafaz spontan keluar. Bahkan kalau kita suka fikir satu benda tentang bisnes, ada orang kata jom kita sembang pasal bisnes, best tak? Best lah. Sebab kita memang dah suka fikir benda tu, suka menghayati benda tu. Maka orang yang suka berzikir ataupun menyebutkan Allah dalam batin dia, maka bila terjatuh ataupun terkejut, dia sebut apa? Dia kata Pak Hang ke? Tak tuan-tuan, dia kata kalimah dot lah. Dah, dia akan keluar Allahu Akbar, Allah, Masya Allah, Subhanallah. Sebab tu kalau kita melatah keluar kalimah apa, itu bukti ataupun kayu ukur kita ahli dunia atau ahli akhirat. Kalau melatah benda yang bukan-bukan, ahli dunia lah tu. Kalau lafaz benda sekian-sekian ataupun termasuk zikir, ahli akhirat lah tu. Ingat tuan-tuan, kalau kita suka melafaz sesuatu,
yang bukan zikrullah ataupun bukan lafaz Allah, tuan-tuan, dikhawatiri kita mati dalam keadaan iman yang bahaya. Iman kita dalam keadaan bahaya. Jaga. Takut tu kalimah terakhir keluar daripada lidah kita. Sebab tu hak suka melatah ni kena ajak diri sebut kalimah zikir. Biar melatah keluar zikir tak apa, jangan keluar yang tak apa-apa. Biasa orang Melayu kita sebut mak hang lah, pak hang lah. Itu bahaya kalimah-kalimah yang kita sebut tidak ada faedah bagi dunia dan akhirat dia. Jadi subhanallah, bila orang yang suka mengingati Allah, menyebut nama Allah dalam diri dia, maka akan keluar daripada lidah dia itu juga kalimah tersebut. Bahkan kalau orang mengajak dia, jom kita pergi majlis zikir, majlis tahlil, majlis menyebut nama Allah, majlis qasidah menyebut nama Rasulullah, memuji Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dia rasa seronok. Tapi orang yang duk tanam bisnes, jom pergi zikir, jom pergi majlis qasidah, jom pergi majlis ilmu, dia kata aku duduk situ sejam, kalau aku buat projek aku semua ni, apa dah aku dapat? Dia fikir aku tu. Jadi muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, saya nak pesan macam ni lah tuan-tuan. Kita tak mampu nak menjadi orang yang sentiasa mengingati Allah 24 jam, tak mampu. Ada orang tuan-tuan yang dia tak mampu lupa kepada Allah. Ada orang tak mampu lupa kepada Rasulullah. Sultanul Ashiqin, 5 minit ke tuan-tuan, kita berhenti insyaAllah, boleh kah? Sikit lagi, 3 minit. Sultanul Ashiqin Umar ibn al-Fariq, dia sebut, kalau aku lupa kepada Rasulullah, itu bukan aku dah. Maknanya apa? Aku tak mampu lupa kepada Rasulullah. Aku pakai pakaian ini sunnahnya Rasulullah. Aku bercakap ini adalah hadis-hadisnya Rasulullah. Aku nak tidur, aku baca kalam hadis daripada Rasulullah. Bangun tidur, sebut doa-doa Rasulullah. Jumpa dengan masyarakat, Nabi ajar kita berakhlak dengan masyarakat. Jumpa dengan manusia, itu umatnya Rasulullah. Dia tak mampu lupa kepada Rasulullah, apatah lagi lupa kepada Allah. Bila dia tengok badan dia sihat, Allah bagi. Bila dia tengok kereta besar, pinjaman daripada Allah. Bila tengok anak dia ada anak-anak yang ramai, dia kata tu bukan milik aku, itu milik Allah. Semua dia nampak Allah. Kita tak mampu sampai tahap tu. Sentiasa nampak hati kita ni Allah, Allah. Sebab tu orang tabligh sebut apa? Banyakkan sebut kebesaran Allah, nanti akan datang masuk kebesaran Allah dalam hati kita. Itu kita sebut banyakkan zikir sehingga masuklah kebesaran Allah dalam hati kita. Bila masuk kebesaran Allah dalam hati kita, maka mudahlah kita istiqamah di dalam berzikir. Paling kurang nasihat saya tuan-tuan kepada saya dan kita semua, paling kurang lepas mayang jangan cuih bangun terus. Jangan cuih bangun terus ataupun doa terus ke, zikir dulu. Biar waktu tu kita fokus ingat kepada Allah. Waktu tu paling kurang lah. Tak mampu lah kita nak tengok bola sambil mengingati Allah, tak mampu. Nak makan nasi sambil mengingati Allah, tak mampu. Tapi kita mampu mengingati Allah lepas mayang 5 waktu. Paling kurang tuan-tuan, lepas habis solat, ya, istighfar dahulu. Ayat kursi jangan tinggal. Ayat kursi jangan tinggal. Saya mohon tuan-tuan, kalau boleh ayat kursi jangan tinggal. Macam simple lah benda ni kan. Nabi sebut orang yang sentiasa mengamalkan ayat kursi selepas solat, penghalang dia dengan dukhulil jannah illa ayyamut. Penghalang dia dengan syurga itu hanya kematian saja. Maka kalau kita amal ayat kursi, kita mati selepas tu, masuklah kita ke dalam syurga. Begitu juga kalau boleh jangan tinggal zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah last kali tu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali, 100 kali semua. 33 1 100 semua.
Nabi sebut siapa yang melazimi zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah sampai habis sekali, kata Nabi akan diampunkan seluruh dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Maka hidup kita tak berdosa. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya akhiri tazkirah pada malam ni, insya-Allah tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, dia menginfakkan satu kitab yang saya himpunkan daripada kitab ijazah amalan dan doa pilihan yang diijazahkan oleh ayahanda Syekh Zainal Asri, sekitar 60 amalan dalam buku tersebut. Jadi tuan-tuan, lepas daripada solat ni, siapa yang solat isyak di sini akan diberikan buku secara percuma insya-Allah. Tapi ada 60 naskah saja. Balik beramal tuan-tuan. Doa-doa itu adalah doa-doa yang diijazahkan oleh guru-guru beliau. Tok Guru ni jumpa Pak Sumit, jumpa Tok Ruji Saleh, jumpa Tok Guru ni, dia ada bagi amalan-amalan yang tertentu ni. Maka bila kita buat amal tu, insya-Allah kita akan mendapat kelebihan yang khusus daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, lepas daripada solat isyak lagi, kita akan edarkan buku itu secara percuma. Dan tuan-tuan yang nak beramal ambil. Tapi kalau nak buat koleksi, bagi ke orang lain lah. Kalau nak buat koleksi, bayar, beli, lepas tu kita buat koleksi. Sebab insya-Allah kita harapkan supaya hamba Allah ni memperoleh pahala yang banyak daripada hasil amalan kita. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkesar bahasa, tersilap bicara, saya mohon maaf banyak-banyak. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقنا فاقهنا وقربات لنا في ديننا مقطع وذكر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا